Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih yang sudi meluangkan masa. Tak kenal maka tak cinta. Nama saya Nurhani Mariza binti Zulhelmi, berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Tanjung. Kod sekolah saya ialah NBE 3017. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang berjudul Anak Titiwangsa. Novel ini pemberian daripada ibu saya sempurna, Johan Tokoh Hilang, peringkat Negeri Sembilan. Sidang hadirin, sebelum kita meneliti novel ini dengan lebih mendalam, suka saya bercerita serba sedikit mengenai penulis novel ini, iaitu Karismas atau nama sebenarnya Dr. Kamaluddin Muhammad. Karismas telah dilahirkan di Kampung Getari Bentung pada tanggal 10 Jun 1922. Pada tahun 1981, beliau telah menerima anugerah Sastrawan Negara yang pertama. Antara karya beliau yang masyhur ialah Anak Titiwangsa, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, Korban Kesuciannya dan Rimba Harapan. Novel ini pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1967, iaitu 10 tahun selepas negara kita Malaysia mencapai kemerdekaan. Kini, novel ini diterbitkan semula dalam edisi Malaysia Membaca yang dicetak pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang mempunyai 108 helai muka surat dan terbahagi kepada 17 bab secara ringkasnya. Saudara dan saudari, novel Anak Titiwangsa ini dibahagikan kepada dua bahagian penting, iaitu bahagian pertama menceritakan mengenai latar belakang kehidupan. Kisah dua orang pemuda yang sedang membesar dalam mengenal erti kehidupan yang sebenar. Berlatar belakangkan zaman bermulanya pembangunan negara Malaysia, Karismas mengungkap masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemudi pada zaman itu yang hanya mahukan kesenangan dan asyik dengan hiburan. Manakala bahagian kedua pula cabaran dan dugaan yang mereka hadapi, seperti roda yang sedang berputar, di mana kadang-kala kita berada di atas, kadang-kala kita berada di bawah. Di dalam novel ini, kita diperkenalkan dengan dua watak utama, Sudin dan Karim. Mereka berdua merupakan sahabat karib sejak dari kecil lagi dan tinggal di kampung. Namun, kedua-duanya mendepani dan menjalani lorong kehidupan yang berbeza. Sudin lebih bernasib baik kerana telah tinggal bersama pakciknya, Pakcik Samad di Kuala Lumpur, selepas kematian tragis ayahnya. Dengan adanya Pakcik Samad telah menjadikan Sudin seorang yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berwawasan. Sudin juga merupakan anak muda yang mempunyai cita-cita tinggi, iaitu untuk menjadi seorang petani moden, seperti Francisco Rabat, idolanya. Namun, berbeza pula dengan Karim. Kehidupannya tidak menentu. Perpindahannya ke ibu kota telah mengakibatkan perjalanan kehidupannya beronak dan berliku kerana tidak mampu melawan godaan-godaan di Kuala Lumpur. Persahabatan yang kurang baik menjeratkannya ke arus kemaksiatan dan jenayah. Dia terus-menerus melakukan jenayah dan kehidupannya sering tidak tenang dengan setiap dosa yang telah dilakukannya itu. Karim yang sudah jauh tersasar dengan segala kejahatannya itu telah menghilangkan diri di Kuala Lumpur sehingga mengakibatkan kebimbangan ahli keluarganya. Sudin, seorang yang mengambil berat tentang rakannya, telah mengorbankan masa dan tenaga mencari sahabatnya Karim untuk menyelesaikan masalah dan membawa keluar Karim dari dunia kegelapannya. Dengan bantuan YB Akau, Pakcik Samad dan Malik, rakan sekerja Sudin, Karim berjaya ditemui. Sudin merasa sangat bersyukur atas usahanya dan membawa kembali Karim pulang ke pangkal jalan serta menjadikannya seorang manusia yang berguna, bukan menjadi kudis dalam masyarakat. Pengalaman Sudin yang amat berharga ini telah menjadikannya lebih berfikiran matang dalam kehidupan. Mesej yang cuba disampaikan oleh Karismas melalui novel Anak Titiwangsa ini cukup mudah difahami. Perjalanan penceritaannya yang begitu langsung tanpa perlu pembaca menyelak lapisan muka surat untuk memahami isi yang cuba disampaikan oleh penulisnya. Buku ini ringkas tetapi padat dengan pengajaran. Selain itu, hasil pengajaran yang boleh didapati dalam novel ini ialah: yang pertama, novel ini mengajar kita bahawa betapa pentingnya mencari dan memilih rakan yang baik akhlaknya serta berguna yang akan membawa kita bersama-sama ke arah kebaikan. Yang kedua, kita perlulah mempunyai matlamat kehidupan yang jelas serta role model yang akan memotivasikan diri kita agar berubah menjadi lebih baik.
Yang ketiga, didikan agama dan moral harus disemaikan dalam diri seseorang sejak dari kecil lagi. Kerana saya percaya jiwa suci kanak-kanak akan dibugar dengan pesanan-pesanan yang baik serta suri tauladan yang membentuk karamah insaniah melalui adab, akhlak yang terpuji dan kedua hasanah yang boleh dijadikan ikutan. Seperti bab kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Apabila saya membaca novel ini, saya dapat merasakan pengalaman Christmas yang pandai bermain dengan mata penanya. Cahaya bulan kelihatan dari tingkap serambi. Burung tukang bersaut-sautan jauh di tepi kampung seperti bunyi lesung dalam musim orang mengemping. Sunyi malam di kota lain sekali seperti sunyi malam di kampung. Kesunyian ini begitu hening dan mendesing sehingga membawa kita ke masa lampau dan hari-hari yang akan datang. Sebelum saya mengundur diri, ingatlah kata-kata Hamka, membaca buku yang baik seolah-olah memberi makanan rohani yang baik. Sekian, terima kasih.